Yang Allah rahmati sekalian, pertama dan selama-lamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah pada pagi ini seperti yang dijadualkan. Isnin kita dapat bersama berkumpul di istana. Amin. Kita berada di atas puncak. Alhamdulillah, semoga Allah memberkati pertemuan kita pada pagi ini. Allah memberi rahmat kepada kita. Kita niatkan perhimpunan kita adalah kerana Allah SWT. Kita berkumpul kerana Allah, kita berpisah kerana Allah SWT. Semoga Allah memberikan ganjaran kepada penganjur kita, tuan rumah kita. Semoga Allah memberikan kita kemudahan. Pembelajaran kita pada pagi ini iaitu tadabbur ringkas suratul Fatihah. So kita dah sampai ayat yang ke-5, iaitu ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. So Iyyaka na'budu rangkap yang pertama, wa iyyaka nasta'in adalah rangkap yang kedua. Okey, minggu lepas kita telah sebutkan bahawa ayat yang kelima ni merupakan ayat yang paling utama yang terdapat di dalam suratul Fatihah. Bahkan ada sebahagian para ulama menyebutkan rahsia suratul Fatihah itu dia terletak pada ayat yang kelima ini. Kenapa dia menjadi rahsia? Kerana ayat kelima ni merupakan intipati kepada semua ayat-ayat Al-Quran yang ada. Sebab kita tahu suratul Fatihah adalah surah yang merupakan ibu bagi segala surah-surah yang lain. Jadi pada ibu tu adalah pada ayat yang ke-5. Jadi kenapa dia jadi intipati? Kita kena tahulah rangkap pertama tu tentang apa? Iyyaka na'budu, dan rangkap kedua itu wa iyyaka nasta'in tu tentang apa? Iyyaka na'budu, kita membuat satu aku janji kepada Allah. Allah yang ajar kepada kita lah untuk membuat satu aku janji bahawa hanya kepada Allah sahaja kita menyembah, kita beribadah. Okey. Kemudian hanya kepada Allah sahajalah kita memohon pertolongan, perlindungan, kebaikan, dijauhkan daripada keburukan. Jadi Allah ni, itulah eksklusifnya Allah Ta'ala ini pada penyembahan dan juga memohon pertolongan. Okey. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau para ulama bincang dekat iyyaka na'budu ni, ia merupakan satu, maksudnya ketika iyyaka na'budu ni apa tu? Iyyaka na'budu ni adalah aku janji kita kepada Allah bahawa kita akan buat semua apa sahaja yang ada dalam hidup kita ni, memang kita akan buat untuk Allah semata-mata. Sebab kita telah sebut pada minggu lepas apa maksud na'budu, apa maksud kita beribadah. Masih ingat lagi minggu lepas? Senyum tapi perlu kata apa-apa. Sebab hampir separuh yang takdir. Jadi minggu lepas kita sebut apa itu ibadah. Ibadah ni dari sudut bahasa ia merujuk kepada tunduk patuh. Itulah ibadah. Okey. Lepas tu yang paling penting, ibadah ni dia suruh istilahnya apa? Iaitu buat apa yang Allah cinta, yang Allah redha, yang Allah suka. Okey, jadi Allah Ta'ala ni dia suka sangat kalau kita tunjukkan bahawa kita ini adalah hamba kepada dia. Sebab tu perkataan na'budu, rootnya ada kaitan dengan ibadal, abdun, iaitu hamba. Jadi sepatutnya terjemahannya adalah hanya kepada engkau kami mengabdikan diri. Kalau dulu diterjemah klasiknya mengabdikan diri. So kita kena buat diri kita ni seperti hamba
kepada Allah. So kalau dia hamba, pahala hamba kan, hamba lagi rendah daripada tukang gaji, daripada bibi, daripada maid kita kan. So hamba ni maksudnya dia kena serahkan jiwa raga dia kan kepada Tuhan dia. Jadi kita ni sebenarnya target kita adalah untuk kita buat diri kita adalah hamba kepada Tuhan. So kalau hamba, apabila Allah perintahkan sesuatu, maknanya kena patuh. Apabila Allah larang sesuatu, kena tinggal. Betul tak? Tapi hamba ni, kalau hamba tu dia terbaik, Tuhan tak suruh pun dia buat, tapi dia buat juga, itu pun lagi terbaik. Sebab tu ada hukum wajib, ada hukum sunat, ada hukum harus, ada hukum makruh, ada hukum haram. Jadi sasaran kita dekat ungkapan iyyaka na'budu tu adalah untuk kita mengabdikan diri kita hanya untuk Allah. Gunakan hidup ini untuk buat apa yang Allah suka, apa yang Allah redha, apa yang Allah cinta. Okay, Allah suka dan Allah cinta ni dia ada pembahagian dia lah. Maksudnya yang Allah paling suka sekali kita buat apa, ataupun yang Allah perintahkan kita yang paling tinggi sekali tugas kita buat apa. Kita dengan Allah iaitu mengesakan dia, betul tak? Mentauhidkan dia. Itu di antara yang dalam perkara yang paling besar yang Tuhan nak kita ikut dia adalah pada mengesakan dia, mentauhidkan dia. Jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu dalam apa pun perkara, termasuklah syirik berbentuk seperti riya, seperti ada kepentingan lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk pada iyyaka na'budu. Lepas tu baru jatuh kepada bab ibadat yang khusus macam salat, baru kepada puasa, baru kepada semua itulah. Okey, dan kita telah sebut pada minggu lepas bahawasanya buat apa yang Allah suka ni termasuk juga melibatkan kepada hubungan sesama manusia. Dia bukan ibadah ni hanya melibatkan kita dengan Allah saja. Tak, ibadah tu juga melibat dengan manusia di sekeliling kita. Kita dengan jiran kita, kita dengan staff kita, dengan kadang dengan majikan kita. Kita tak boleh lari daripada manusia. Dalam rumah kita tu pun boleh banyak buat ibadat. Dengan ahli keluarga, dengan kaum kerabat. Itu semua adalah ruang-ruang untuk kita buat ibadah. Okey, dapat? Jadi kerja kita adalah macam mana nak habiskan 24 jam untuk buat ibadah. So ibadah ni kalau kita pecahkan, apa yang Allah suka ni, dia kalau pecahkan lagi ada yang khusus, ada yang tak khusus lah. Macam ada orang dia terpaksa ambil 24 jam dia, separuh daripada tu kerja dia adalah untuk mencari nafkah. Kan? So itu juga ibadah lah. Ibadah. Tapi dia kena pasang niat lah. Dia kena ada niat tu buat kerana Allah. Itu adalah ibadah. So jangan nampak ibadah tu hanya hanya baca Quran, hanya salat, tidak. Kita tak nak jenis orang yang pergi ke masjid, insya-Allah dia sampai awal dia salat pertama dia. Tapi bila dia keluar masjid, dia abaikan manusia-manusia yang lain. Tak berkisah pun apa yang berlaku. Itu dipanggil tidak lengkap peribadahan dia. Sebab dalam suratul Fatihah kita menggunakan ganti nama kami. Hanya kepada engkau kami, hanya kepada engkau kami, hidayahkanlah kami. Kenapa kami? Kerana itu menunjukkan bahawa hidup kita ni tak boleh ada sifat kita diri sendiri. So perlu ada sifat berkomuniti, ada sifat macam hidup dengan manusia yang lain. Itu dipanggil kami. Okey. Peh ke dok peh tu boleh faham kan? Kapan nombor 1 tu? Ibadah. So minggu lepas kita dah ulas dah. Ibadah ni dia boleh buat daripada macam-macam. Daripada hati, mulut tak cakap apa-apa, diam je. Tapi hati ni boleh buat ibadah tak? Apa perkara ibadah boleh buat daripada hati?
Zikir dengan hati. Kalau tengok orang tu pendiam, dia tak cakap, jangan cakap sombong. Mungkin dia ibadah dengan hati dia. Kan dia sedang nak terapi hati dia tu kan. Dia nak maafkan, dia masuk keikhlasan, mungkin dia ingat pada Tuhan. So mungkin dia sedang nak melapangkan dada dia, menerima ujian hidup dia. Itu masuk ibadah. Yang paling besar sekali, dia mesti masuk dalam hati dia bahawa yang bagi rezeki Allah, segala-galanya adalah Allah. Itu yang paling utama lah. Meletak dalam hati dia adalah Allah. Kemudian ibadah boleh ditunjukkan melalui lidah. Macam kita mengajar, kita ajak orang kepada kebaikan, kita bagi nasihat, kita tegur orang. Lepas tu kita macam-macam lah zikir. Kan? Zikir ni pula ada banyak bentuk dia. Jelas? Lepas tu ada ibadat yang boleh berpunca daripada tangan. Macam-macam lah. Kita bagi tahu, kita tolong, bawa, macam-macam lah. Ibadat juga boleh berpunca daripada anggota badan lah. Ibadat juga boleh diterjemahkan dalam bentuk harta benda. Jadi kerja kita ni sebenarnya macam kita baca doa iftitah tu lah. Inna salati wa nusuki wa ma yahya lillah. Terjemahkan apa tu? Inna salati, sesungguhnya salatku, lagi wa nusuki, ibadah sembelihanku, lagi hidupku dan matiku kerana Allah Azza wa Jalla. Are you sure? Tak, kita cuba kan, kita cuba. Sebab itu kalau kita lafaz yang itu janji tau tu. Hidupku dan matiku untukmu ya Tuhan. Tapi pada actualnya macam 5 minit je untuk Tuhan masa tu kan. Jadi sebab itu kita dianjurkan untuk beristighfar. Antara istighfar yang paling afdal, penghulu istighfar tu, yang kita kata pada Tuhan, penghulu istighfar tu kita kata pada Tuhan, aku berjanji kepadamu Tuhan dengan kadar yang aku mampu. Betul tak? Kita janji cakap dengan lidah kita, tapi pada hakikatnya kita tak seperti apa yang kita ucapkan. Jadi kita kena banyak istighfar kepada Allah. Kadang hidup kita ni rasanya macam banyak bukan untuk Tuhan, kadang-kadang bukan untuk tolong agama dia, bukan tolong untuk kembangkan agama dia, tapi kita usahalah dengan sedaya upaya, dengan usaha yang masih ada. Dah jelas dah satu peribadan tu. Kemudian kita nak kupas tentang wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Kita belajar dah tadi, ibadat ni, solat ibadat, puasa ibadat, tolong orang susah ibadat, bagi nasihat pada orang ibadat, betul tak? Tapi kenapa Allah Ta'ala pilih satu saja dalam banyak-banyak ibadat tu? Kenapa Allah Ta'ala kata hanya kepada engkau kami meminta pertolongan? Kenapa diletakkan pertolongan selepas ibadah? Maka kata para ulama, itu menunjukkan bahawa itu nak menunjukkan bahawa dia ada kaitan macam ni. Pertama, ibadah tu adalah objektif dia, minta pertolongan tu adalah contohnya ataupun cara beribadat tu. Boleh faham tak maksudnya? Hanya kepada engkau kami beribadat. Itu yang utamanya. Tapi macam mana cara untuk kami beribadah kepadamu? Iaitu dengan cara minta pertolongan. Wa iyyaka nasta'in tu. Sebab tu Allah suka sangat kalau kita suka ngadu pada dia, minta tolong pada dia. Itu di antara ibadah yang sangat besar. Kamu tak? Apa sikit-sikit minta tolong Allah. Sikit-sikit, itu sepatutnya. Bukanlah sikit-sikit maksudnya. Walaupun sikit, tak Tuhan. Sampai kan Nabi kata pada kita dalam hadis tu, dalam apa-apa pun minta pada Allah, sekalipun tali kasut kamu tercabut,
minta tolong pada Allah. Ada tak orang buat sembahyang hajat? Kena buat sembahyang hajat, tali kasut aku tercabut, Pak. Tali kasut aku tercabut, kau sembahyang hajat? Contoh. Tak. Kata macam tu. Sebab tu Nabi, zikir pagi dia, kalau kita betul-betul amal zikir pagi Nabi tu, Nabi tak nak dia buat apa pun tindakan, melainkan Allah akan minta Allah tolong dia. Kan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatan ain. Dia kata, ya Tuhan, engkau tolong baiki perihal kelakuan aku, sikap aku, keadaan aku ni, dan jangan biarkan aku terlepas daripadamu walaupun sekelip mata. Sampai macam tu Nabi, kepergantungan dia kepada Allah. Sampai macam tu. Jadi wa iyyaka nasta'in tu, ungkapan hanya kepada engkau kita minta betul kepada Allah, minta tolong tu, itu adalah contoh ataupun bentuk pengibadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong pada Allah ni, dia bukan hanya minta tolong kalau ada masalah. Tak, minta tolong pada Allah ni banyak bentuk. Kan? Mungkin setengah orang dia memerlukan pertolongan dari sudut bimbing dia ke jalan yang lurus. Dia ada sesebi dah, tapi dia nak hidup dia ni biarlah sampai mati berada pada jalan yang lurus. Dia boleh minta pada Tuhan, Allah istiqamahkanlah, baikilah kehidupan aku ya Allah, engkau tetapkanlah hidayah bagi aku ya Allah. Kan aku dah dapat dah dia punya rentak tu, jangan kau palingkan hati aku. Itu pun jalan betul-betul Allah suka sangat. So dengan Allah Ta'ala ni, you minta lah, nak minta apa. Ibu puan pun nak minta apa, minta pada Tuhan. Walaupun 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali. So contoh yang paling dekat macam kisah Isra' Mi'raj. Kenapa apabila Musa tahan kan, Nabi kan, dekat langit ke-6 kan, kau dapat berapa waktu solat? 50. Lepas tu Musa kata apa? Kau minta lah kat Tuhan, kurangkan. Kan Nabi pergi ulang alik. Kenapa berulang? Nak menunjukkan Allah ni tak jemu. Allah suka kalau orang pergi minta pada dia. Sampailah dapat 5 kan. Musa kata minta lah kurang lagi. Dan itu yang akhirnya Allah pun berfirman. Allah kata, Muhammad, satu salat umat kau buat dapat 10. So 5 salat 50. Allah Ta'ala ni suka kalau kita menunjukkan kita bergantung pada dia. Itu ibadat yang sangat besar tau. Okey, jelas. Termasuklah nak minta kepada Allah pertolongan, lindung daripada penyakit, lindung daripada musibah, lindung daripada benda yang bahaya. Itu termasuk dalam wa iyyaka nasta'in. Boleh minta kepada Allah urusan dunia ke, urusan akhirat ke. Boleh. Boleh minta pada Tuhan nak kekalkan keseliman ke, kan kecantikan ke, dunia ke, tak kekayaan ke lagi. Boleh. Allah suka. Allah tak pernah halang. Selagi mana dia benda yang Allah benarkan lah. Boleh. Nak minta lagi anak, boleh. Allah suka. Sebab tu kalau belajar bab doa, ya Allah, Allah ni dia sangat malu kalau kita tak ada tangan, dia tak bagi apa dekat tangan tu. Sebab tu di antara amal yang Allah suka apabila orang meminta kepada dia. Sebab apabila kita minta kepada Tuhan, dia melambangkan bahawa kita ni perlu dia. Faham tak? Kita menunjukkan bahawa kita ni tak ada apa-apa, kita ni hina, kita ni rendah. Ada faham? Jadi apabila kita minta tolong kat dia, macam melambangkan bahawa dia tu, sebab dia Tuhan, so kena tunjukkan ketuhanan dia tu lah. Jelas kan? Allah suka sangat. Okey. Dia doa. Dia cuma doa ni dia duduk ranking nombor bawah sikit lah kalau bab zikir. Zikir paling utama salat. Bawah sikit baca Quran, bawah sikit yang tasbih, tahmid, tahlil, bawah sikit baru doa. Tapi doa tu pun Allah sangat suka. Rahimani wa rahman. Tapi kena belajarlah bab-bab doa tu, macam mana nak panggil dia. Panggil dengan nama dia yang bersesuaian. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq. Allah suka. Jadi tunjukkan dalam kehidupan kita wa iyyaka nasta'in itu, kerana meminta pertolongan kepada Allah itu adalah lambang besar
ketuhanan. Dan kalau kita belajar sejarah, memang syirik berlaku sebab apa? Kenapa ada orang boleh menduakan Tuhan, mentigakan Tuhan? Sebab apa? Contoh macam Kristian. Kenapa dia boleh mengatakan bahawa Isa itu adalah salah satu Tuhan? Kan dia ada pegang Trinity kan? Ada yang kata mak dia Tuhan, Nabi Isa tu Tuhan. Kenapa ada orang boleh mengatakan Tuhan tu ada Tuhan lain? Daripada Allah tu ada mak dia Tuhan, dia pun Tuhan. Sebab apa? Apa dia punya root cause dia sebenarnya? Ya? Root cause dia. Tak apa, saya minta pada Tuhan supaya kita dapat jawapan, ya Allah. Akbar. Kita senang tadi tu doa tu boleh datang lagi. Kita tak percaya pada dia. Iyalah betul tak. Mesti ada sebab kenapa dia tak nak ubah cara fikir dia tu. Kenapa dia boleh angkat Nabi Isa tu sebagai Tuhan dia, anak Tuhan. Sebab mesti cause dia mesti percaya dia tu ada sesuatu yang istimewa, betul tak? Ya. Sampaikan seolah-olah Nabi Isa tu ada kuasa. Yalah, dia boleh hidupkan yang mati. Jadi dia betul. Sebenarnya kalau kita baca dalam sejarah, Nabi Isa tak cakap bukan sebab dia. Dia kata ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Dia pun cakap dia semayang. Ya, sebenarnya kalau ada orang pergi menyembah matahari ke, menyembah malaikat ke, menyembah dewa-dewa ke apa, patung-patung ke, sebenarnya dia percaya yang disembah tu ada kuasa. Ada kuasa lah. Dia percaya yang disembah tu, yang diminta tu macam boleh bagi dia rezeki, boleh lindung dia. Faham tak? Macam pagi tadi kami belajar surah Al-Jin. Dalam surah Jin yang beriman tu dia cakap ada mangkuk ayun di kalangan manusia ni. Dia pergi meminta-minta kepada jin. Jin cakap dalam ayat yang ke-5 jap. 4, 5, 6 ayat yang ke-6. Jin tu cakap selepas mereka dapat ajaran yang benar, lepas dia dengar baca Quran, dia bacalah surah Jin tu. Maknanya kalau manusia tak faham Quran, teruk berbenarlah kau daripada jin tu. Jin tu dia dengar Nabi baca Quran dekat solat subuh. Dia kata, oi, amazing Quran ni, dia cakap. Dia kata, Al-Quranan ajaba. Lepas tu terus dia kata, oh, Quran ni bawa kita kepada jalan yang lurus, yahdi ilal rusydi fa'amanna bihi. Dia kata, Quran ni bawa kita kepada jalan yang benar lah. So kita tak akan syirikkan Tuhan forever and ever, dia cakap. Lepas tu dia balik dekat kaum dia balik dekat alam jin, dia cerita dekat jin-jin ni. Dia kata apa nak tahu tak selama ni maksudnya dia cerita benda yang benar. Sampai dia kata kita ni kan ada manusia tu, lelaki tu pergi minta tolong dekat jin tu, sedangkan jin tu tak boleh bagi dia apa-apa pun. Orang Arab dulu dalam sejarah bila lalu dekat padang pasir, tempat yang tahu pada orang, dia akan buat apa? Dia akan minta tolong dekat penunggu padang pasir tu. Dia kata, minta tolonglah jin, jangan apakan saya, jangan apa anak saya. Sampailah amalan tu kepada orang Melayu. Orang Melayu pun macam mana? Masuk hutan nak hiking, nak kemah, nak apa, pergi sini, buat apa? Minta izin, nak kencing. Itu sebenarnya tak betul pun. Salah. Terlibat daripada syirik. Sebab kita minta lindung pada dia. Sebab yang boleh mengapakan kita, mencederakan kita, menyakitkan kita, mematikan kita, Allah je. Lepas tu kalau baca dah surah jin tu cakap, kita tak boleh buat apa-apa, dia cakap. Jin ni lagi dia takut, lagi kita takut, lagi dia belagak. Itu dalam ayat tu kata. Tapi kita banyak tengok cerita hantu. Kan kita pun dah nampak macam lebih kurang macam dia aja kadang-kadang. Hantu pun takut dengan kita. Contoh. Jadi maksudnya ada orang dia boleh percaya pada penunggu. Dia kata, kalau aku lalu tempat hutan ada penunggu ni, kalau aku tak minta izin kat dia, nanti dia akan apa-apakan kita. Jadi kita telah percaya bahawa ada makhluk lain boleh apa-apakan kita. Sebenarnya kuasa mengapa kita adalah Allah. Jin dia tak boleh pegang benda yang berjisim ni. Benar tak dia cekik dengan perempuan? Tak ada. Dia takkan boleh buat sebab dia duduk alam lain. Dia bisa bisik. Okey, maksudnya dulu ada orang percaya macam tu. Dia percaya ada makhluk lain yang ada kuasa.
Jadi Allah Ta'ala tahu punca kepada kenapa ada syirik adalah mereka percaya ada kuasa lain. Itu yang bawa kepada orang minta tolong tu. Tolong rezeki, tolong. Sebab itu ayat iyyaka nasta'in tu diletakkan pada ayat yang kelima sebagai contoh dalam banyak-banyak perkara ibadah. Allah lah tempat kita minta tolong. Sebab minta tolong ni lah yang menjadi punca kepada kesyirikan. Okey, jelas. Lepas tu para ulama ulas lagi, kenapa minta tolong, apa kaitan dengan beribadat? Jadi nak beribadat pun kena minta tolong Allah. Betul tak? Bukan senang tau. Quran adalah handphone je. Kalau nak buka TikTok tu senang aja. Ting. 2-3 hari dia tengok banyak sangat gambar. Cantik-cantik gambar-gambar tu. Post dia tengok, siapa dia? Macam kenal ni. Betul. Ada Quran depan mata ni kata, kenapa tak boleh nak buka ni? Kenapa tak boleh buka? Betul tak? Sebab Allah ni kata bagi kekuatan, ya Allah. Ada orang boleh naik bukit hiking tu. Dia. Tapi belum tentu kalau azan panggil dia salat, belum tentu dia boleh pergi. Sebab nak buat ibadat ni memerlukan kepada kekuatan. Betul tak? Sebab itu dikaitkan lepas hanya kepada engkau akan beribadat, hanya perlu tolong, menunjukkan bahawa nak ibadat perlu pertolongan Allah. Lepas tu selalu minta pada Tuhan. Nak jadi syukur minta tolong pada Tuhan. Ingat tak doa yang biasa kita amal itu? Allahumma a'inni ala wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk menjadi orang yang selalu ingat Engkau, syukur dan membaiki amal. Kita perlukan Allah. Banyak kala kalimah la haula wala quwwata illa billah. Kan sebab tu apabila orang panggil azan kan, orang panggil azan, apabila azan dilaungkan, kan dia panggil sembahyang. Kita jawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Marilah salat. Ke cakap, kau pergi dululah. Dia jawab apa? Okey, apa maksud la haula wala quwwata illa billah? Tiada daya dan upaya melainkan Allah. Maksudnya kenapa orang ajak salat kita kata tiada daya dan upaya melainkan Allah? Maksudnya Allah aja yang boleh gerakkan. Ya, maksudlah tiada daya dan upaya merujuk kepada dua sudut. Yang pertama dari sudut nak maksiat dengan taat, yang kedua kebaikan keburukan. Kalau kita kata tiada daya apa? Tiada daya nak buat ketaatan kalau Allah tak tolong kita. Tiada upaya yang pertama tu maksiat. Maksudnya kalau la haula wala, maksudnya tiada daya nak elak maksiat kalau Allah tak bagi, Allah tak jauhkan kita. Tiada daya nak buat ketaatan kalau Allah tak bagi kekuatan dekat kita. Satu lagi makna tiada daya untuk elak keburukan melainkan Allah yang lindung kita. Tiada upaya untuk kita dapatkan kebaikan kalau bukan dari Allah. So Allah suka sangat la haula wala quwwata illa billah. Kat situ. Betul tak? Orang panggil sembahyang, ya Allah, kalau aku tak ada kekuatan ni, aku tak solat, aku tak pergi ni. Jadi itulah berkaitan minta tolong dengan ibadah. Okey, ada apa-apa persoalan sebelum kita bincangkan sedikit lagi, lepas tu baru kita masuk kepada ayat yang berikutnya. Ada soalan? Adakah nanti saya bagi nota lah. Kalau ada nota ni nampak macam adik tak kena je. Tak tolong Allah, ya Allah, lapangkanlah dada untuk usahakan nota. Okey, ada lagi pertanyaan? Ia kena budu, ia kena nasta'in. Okey, tak ada. Okey, ia kena budu, ia kena nasta'in. Ingat ya, pada ia kena budu tu itu adalah objektif kepada Allah menciptakan semua manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. So ibadat ni kerja yang takkan berhenti. Pencin ke, tak pencin ke, kena ibadat pada Tuhan selagi mana hayat dikandung badan. Okay? Dan lebih baik lagi, tunjukkanlah nilai-nilai sebagai hamba kepada Allah. Hamba ni yang macam kita sebutlah hamba kan. Tahu kan hamba yang baik macam mana? Cepat dia buat kerja, cepat dia tunaikan perintah Tuhan. Dia tak kisah apa pun Tuhan bagi pada dia, sebab dia
Okey, dekat nilai ibadat tu kita dah sebut tadi tentang ibadat tu. Okey, dalam masa yang sama dekat dekat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu dia juga dapat menunjukkan sifat kita berlepas diri kepada semua makhluk, kita bergantung kepada dia, juga membawa maksud kita ini merendah diri pada Tuhan, kita tak sombong pada Tuhan. Sebab tu kita kata hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Okay, kalau tak ada, saya nak masuk dekat ihdinas siratal mustaqim. Nanti saya sediakan nota untuk ayat nombor 5. On the way. InsyaAllah. Dalam 20% dia akan siap. Saya bagi kepada tuan-tuan dan perempuan. Okey, ada apa pertanyaan tak? Ustaz, masa kita solat kan, kalau masa kat ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu, boleh tak kita hadirkan macam kita minta pertolongan apa-apa pertolongan lah yang kita nak? Boleh. Maksudnya setiap kali kita hadirkan different doa macam Boleh. Cuma kalau waktu kita dengan imam, kita kena fokus lah. Sebab takut nanti, sebab imam dibaca kuat adalah untuk dihayati. Sebenarnya dekat ayat selepas tu, ayat nombor 6 tu dah ada dah contoh apa nak minta tolong kat Tuhan tu. Permintaan yang sangat terbesar adalah tunjukkan kita jalan yang lurus. So dekat ayat nombor 6 tu adalah contoh minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah adalah contoh kepada pengibadahan. Kat situ. Secara tak langsung lah. Tapi kalau sembahyang sendiri boleh minta. Nabi pun kalau dia baca Quran, ayat nikmat dia minta nikmat. Dia stop, dia minta nikmat. Jumpa ayat azab, dia minta lindung daripada azab. Kita tak ada lampu merah, tak ada lampu kuning, Jalan terus. kejar kawan kita. Grup sana dah 3 juzuk, grup kita cepat. Kan contoh. Dan nak khatam. Betul tak? Malulah orang tahu kita tak khatam kan. Okey, tak apa. Khatam teruskan kejar, tapi faham itu juga perlu dicarilah. Alright, kita masuk kepada ayat nombor 6. Okey. Ayat nombor 6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ada nota yang PowerPoint saya bagi tu kan. Yang tu tak apa. Yang tu nanti kita akan guna dia last kali nanti. So dekat nota yang PowerPoint tu saya ada buat dia punya macam bentuk perkaitan ayat dengan ayat. Okey, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Okey. Apa perkaitan ayat 6 dengan ayat 5 tadi? Okey, ayat 6 ni apa perkaitan dengan ayat yang sebelumnya, ayat 5? Ayat 5 kita buat aku berjanji dengan Allah. Allah tempat kita beribadat, Allah adalah tempat kita meminta kita minta pertolongan. So, apa maksud ayat tadi tu? Apa kaitan dengan ayat nombor 6? pertolongan yang paling penting, minta jalan yang lurus. Tunjukkan jalan yang lurus. Pertolongan yang diminta daripada Allah. Okey. Bimbing dan pimpin. Okey. So ayat nombor 6 berkaitan dengan ayat nombor 5 tadi seperti yang disebutkan lah. Ayat nombor 6 ni adalah contoh kepada pertolongan Allah yang paling utama sekali dalam hidup kita adalah minta Allah memberikan kita petunjuk jalan yang lurus. Okey, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. So kita kena bincangkan apa maksud tunjukkan kami, satu isu. Kemudian apa maksud jalan yang lurus? Okey. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Selalu dengar perkataan hidayah. Ya. Hidayah. Hidayah ni bahasa Melayu tunjukkanlah. Bahasa Arabnya hidayah. Hidayah petunjuk. Hidayah betul. Cuma kita kalau dikaji petunjuk ni ada banyak bentuk.
ada hidayah yang umum, ada hidayah yang khas. Petunjuk kan. Maksudnya di antara perkara besar minta tolong pada Allah, kita kata tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa maksud tunjukkan kami jalan yang lurus? Bahasa Arabnya adalah hidayahkanlah kami jalan yang lurus. Okey. Hidayah petunjuk. Ihdina, tunjukkan kami. Dia ada perintah. Perintah pada Allah, tunjukkanlah kami. Okey. Tunjuk dekat situ, hidayah dekat situ, saya ringkaskan adalah hidayah yang khas. Hidayah khas. Saya tak ada whiteboard mungkin YB kita kena ada whiteboard nanti. Tahu tak apa beza hidayah khas dengan hidayah umum? Okey. Hidayah ni kita ambil yang umum lah. Kita ambil yang pecahan dia pendek lah. Okey. Hidayah yang umum adalah hidayah yang sekadar Allah tunjukkan saja. Faham tak? Contohnya kita tanya mana rumah sekian. Tunjukkan saya. Faham tak? Maksudnya pihak yang ditanya tu dia akan tunjukkan. Okey, nanti belok kiri, lepas tu belok kanan, belok kiri, belok kanan. Lepas tu sampailah. Itu dipanggil hidayah umum, iaitu diberi tunjuk tentang sesuatu. Tetapi hidayah yang khusus, hidayah yang Allah bawa orang itu pergi kat rumah yang diminta tunjuk tadi tu. Faham tak? Hidayah yang khas ini, dia adalah hidayah berbentuk, dia ada tambahan lagi, iaitu bimbing kita. Okay. Hidayah istiqamahkan kita. Contoh macam ni. Orang tahu tak majlis ilmu ni bagus? Tahu tak? Tahu. Kalau dah tahu, dah dapat petunjuk lah tu. Dapat hidayah. Okey, orang tahu tak pergi masjid untuk salat khusus macam orang lelaki bagus? Bagus. Maknanya dah dapat hidayah lah tu. Tapi baru dapat hidayah, Allah menunjukkan mana yang baik, mana lebih baik, ataupun mana yang baik, mana tak baik. Tapi belum tentu dia tahu. Dia pilih apa yang dia tahu tu. Dia buat apa yang dia tahu tu. Contohnya, dia tahu majlis ilmu tu bagus, tapi belum tentu Allah menggerakkan hatinya, menggerakkan anggota badannya untuk dia pergi. Tapi kalau dia bertindak, dia bergerak, dia sampai, dia telah dapat hidayah yang khusus. Berbeza dengan sekadar hidayah. Lepas tu ada orang kata, kawan-kawan kan dia sebut, dia kata, kita kata, kau ni bila nak berubah? Kan bila you nak jadi muslimah sejati? Kan? Tak apalah, nantilah tumbuh I, nantilah kalau I dah pencen nanti, I jadilah muslimah sejati, dia kata. Maksudnya dia dapat hidayah ke belum? Dah. Maksudnya dia tahu sekarang tu tidak elok berbanding yang akan datang. Maknanya dia sudah mendapat hidayah. Kadang-kadang disalah guna ayat. Nanti kalau I dah dapat hidayah, nanti I berubah lah, dia kata. I berhijrah lah, dia kata. Sebenarnya dia dapat hidayah lah. Dia dapat hidayah lah. Cuma dia belum dapat hidayah yang khusus. Hidayah yang khusus tu lah ada yang kata hidayah berbentuk taufik. Dia panggil hidayah taufik. Ada kata hidayah berbentuk hidayah irsyad. Nama dia. Hidayah khusus faham tak? Okay, contoh kita kata, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Okey, so Allah pun tunjukkan, inilah jalan kau kena ikut. Tapi belum tentu kita pilih jalan tu. Betul tak? Dia dah tahu jalan tu. Macam orang tahu, okey, dia tahu, okey, inilah jalan kau kena ikut dalam hidup kau. Engkau ada jalan kanan, engkau ada jalan kiri, engkau ada jalan tengah. So jalan tengah ni lah sebenarnya jalan lurus kau kena pergi. Jalan tu dia akan bawa kau sampai ke syurga. Jalan tu. Dia tahu jalan kanan tak bawa ke syurga, jalan kiri tak bawa ke syurga. Dia tahu dah. Kalau dia tahu jalan-jalan ni, mana lurus, mana tak lurus, mana dia dapat hidayah dah? Dapat hidayah apa tu namanya? Umum. Dapat hidayah umum.
Tapi kalau dia memilih jalan tengah tadi, jalan lurus tadi, maknanya dia telah mendapat hidayah yang khusus. So hidayah yang nombor 2 itulah yang kita minta pada ayat nombor 6 tu ha. Berbeza kalau doa tak tahu hidayah yang mana, sebab itulah lepas solat tak berubah juga. Lepas solat tak ada beza. Ramai orang solat tapi kenapa dia stay macam tu juga? Sebab Allah tak perkenankan doa yang diminta dalam solat tu. Sebab doa dia mesti membawa kepada menghadirkan hati. So dia kena faham lah kau minta apa. Minta hidayah jalan yang lurus lah. Kalau tanya hidayah tu apa, lurus tu apa? Bukan bengkok lah. Tak ada Betul tak? konek-konek. Contoh. Jadi kena hidayah kat situ maksudnya kita doa kan. Hidayah kalau kami jalan, maksudnya tunjukkanlah, bimbingkanlah, istiqamahkanlah. Itulah hidayah kat situ. Betul kalau orang tanya, selama ni kau tak jumpa ke jalan lurus tu, asyik minta tunjuk aja. Ya, tiap hari minta tunjuk. Maknanya tak jumpa ke jalan lurus tu. Rupa-rupanya bukan sekadar minta tunjuk, tapi bimbing kita untuk ikut jalan tu dan istiqamahkan kita ikut jalan tu. Itulah hidayah yang dimasukkan pada ayat nombor 6. Tadi faham tak maksud dia? Kenapalah dalam banyak-banyak permintaan ni minta hidayah dan lurus? Itulah permintaan yang paling utama sekali dalam hidup. Jadi kalau tak tahu nak minta apa dah, nak minta ni dah ada, nak minta ni dah ada, nak minta ni dah ada. Banyak benda boleh minta pada Allah. Tak utama jalan yang lurus. Tapi dalam masa kita doa tu, hati kita mesti kena tahulah hidayah tu apa. Tunjukkan, lepas tu bimbingkan, lepas tu istiqamahkan. Tapi kena tahu apa maksud jalan lurus pula. Okey. Ada persoalan sebelum saya kupas tentang apa maksud jalan yang lurus itu? Ustaz, apa beza taufik dengan irsyad tadi? Cuma istilah je lah. Sebenarnya ada ulama guna hidayah taufiq, ada ulama guna hidayah irsyad. Dan dia lebih kurang lah istilah. Okey. Ingat ya, hidayah. Kalau bincang hidayah ni besar, pembahasan tentang hidayah ni. Hidayah yang paling besar sekali adalah hidayah apabila Allah lorongkan kita jalan ke syurga. Okey, ada persoalan tentang hidayah? Hidayah yang khas tadi. Jadi apabila jumpa dalam Quran perkataan huda ke perkataan hidayah, kita kena tahu hidayah jenis yang mana. Okey. Sekarang kita bincang apa itu siratal mustaqim. Okey. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Maksud yang pertama, para ulama kata Al-Imam Tabari, adalah agama Allah, syariat Allah. Kalau ikut kepada Ibnu Katsir, jalan yang lurus tu maksudnya adalah, jalan lurus tu maksudnya Islam, ada kata Quran. Tapi semua tu bersangkutan lah. Maksudnya tunjukkanlah kami, bimbinglah kami, istiqamahkanlah kami untuk apa? Ikut Islam, ikut Allah, ikut Rasul, ikut syariat Allah. Itu semua di bawah maksud jalan yang lurus. Kenapa dipanggil jalan? Kerana sebab orang Arab mereka faham perkataan sirat ni jalan. Kalau sebut jalan ni maksudnya semua orang kena lalu dia, kena guna dia, tu panggil jalan. Banyak orang boleh guna dia. Tapi kalau sebut jalan, dia mesti bawa kepada destinasi, mesti bawa kepada tempat yang dituju. Kalau tak bawa ke tempat yang dituju, macam jalan mati, dia tak panggil jalan mati. Dia panggil apa? Bukan jalan lah. Tapi kita panggil jalan mati lah. Kita panggil jalan mati, tak jumpa pun. Nah, itu jalan mati orang kata. Tapi sebenarnya istilah sirat adalah jalan yang mesti bawa ke tempat yang dituju. Okay,
Okay, saya akan bagi nota perincian dia. Okey, jalan yang nak pergi kepada Allah tu dia macam ni. Pernah belajar adik ikut kena bahasa Arab tak? Kena bahasa Arab. Okey, tak apa. Jalan ni dalam Al-Quran, jalan ni kadang-kadang Allah guna sirat, kadang-kadang Allah guna sabil. Kita kata pada jalan Allah, kita kata sabil kan, fi sabilillah kan. Pada sabil tu jalan, lillah tu kerana Allah. Kadang-kadang diguna sirat, jalan. Kita tak katalah mari kita berjuang pada sir Allah. Tak guna diguna sabil, jalan. Okey, jalan ni, jalan yang lurus tu satu je. Dia tak boleh guna dua, dia tak boleh guna tiga. Jalan yang lurus tu hanya satu saja. Okay. Sebab tu dalam Quran, saya kena tunjuk note supaya boleh nampak Quran. Dalam Quran, Allah Ta'ala tak pernah guna kalimah sirat pada plural. Allah tak pernah guna jalan-jalan. Sirat tu dia merujuk kepada singular je, jalan. Tapi kalau nak guna jalan-jalan, Allah guna perkataan subul. Subul. Satu jalan sabil, banyak jalan subul. Dia buang huruf ya tu, subul. Kenapa jalan sirat tak pernah digandakan? Digunakan singular saja. Tapi kenapa jalan subul digunakan dalam bentuk gandaan? Sebab kalau jalan yang jahat, sesat, Allah akan guna subul. Jalan yang baik, Allah akan guna sirat. Itu dari sudut kehalusan bahasa lah. Itu maksudnya macam jalan lurus, macam kita ikut jalan katalah ahli sunnah macam contoh kan. Okay. Macam mana perbezaan dia? Okay, nanti dekat ayat 7 Allah memberikan kita dia punya signboard dia. Sign dia. Ayat 6 macam umum kan, tunjukkan kami jalan yang lurus. Okey, kita tahu dah jalan tu, kalau bahasa Arab jalan, mesti jalan tu orang boleh lalu, jalan tu dia akan bawa kepada destinasi, jalan tu adalah satu saja jalan dia. Tapi jalan tu macam mana nak cam dia? Kau tunjukkan, lepas tu kena ikut jalan tu mana? Maksudnya jalan, kita tahu jalan. Kalau kita di Burai, kita tahulah kan, ada signboard kan, ni judge ke, ni suka ke, ni duka ke, ni apa kan. Ada signboard kiri kanan. So sebenarnya jalan nak pergi ke syurga, jalan nak pergi kepada redha Allah tu dia satu je. Okay, jangan pergi kanan, jangan pergi kiri, ikut jalan tu je. Tapi nak ikut jalan tu, nak sampai tu, uish, banyak dugaan dia. Sebab tu dekat hidayah itu istiqamah kan. Betul tak? Jauh lagi, jalan tu dah okey dah. Kadang-kadang macam terbelok kanan, kadang belok kiri. Kadang buat kereta pun kadang pancit, kadang jam kan. Jadi untuk sampai kepada syurga Allah ni, dia ada banyak ranjau, liku dia tu. Sebab itu dekat hidayah tu membawa maksud juga istiqamah. Betul tak? Kita jauh lagi nak perjalanan ni, kalau panjang umur lah kan, tak tahu lagi tahun depan jadi macam mana kita, 2 tahun lagi jadi macam mana kita, tak tahu. Tapi minta Allah istiqamahkan. Okey, macam mana nak tahu itu jalan yang lurus? Yang kita lalui sekarang ni jalan lurus tak? Maka ayat 7 nanti Allah memberikan dia punya isyarat dia. Ya, sebab tu dekat ayat nombor 7 nanti Allah beritahu, oh jalan yang lurus tu, jalan tu dah ada ke? Lepas tu Allah kata jalan tu, wah, ada orang yang pernah dapat nikmat. Maksudnya jalan tu orang dah pernah guna dah. Dah ada orang guna dah jalan tu. Jalan tu dah pernah ada. Siapa dia? Orang yang pernah dapat nikmat. An'amta alaihim. Jadi ayat 7 tu memberikan kita isyarat jalan lurus yang kau nak kena cari tu, yang kena ikut tu, nak minta Tuhan bimbing tu, jalan tu pernah dilalui oleh orang yang pernah dapat nikmat. So kita kena gali siapa yang dapat nikmat tu. Okey. Tapi ada jalan lain, iaitu jalan yang engkau murkai. Tak nak ikut jalan tu. Ada satu lagi jalan lain, jalan orang yang sesat.
Ada 3 jalan. Jalan yang Allah bagi nikmat hidayah, jalan orang yang Allah murkai, dan jalan orang yang sesat. Tapi kita kena cari dulu, jalan engkau bagi nikmat tu jalan apa? Siapa pernah ikut jalan tu? Okey. Yang tu kita kena bincang minggu hadapan insya-Allah. Tapi kita kupas dulu ayat nombor 6. Tapi tak habis lagi lah, 2 minit lagi. Ada 3 minit lagi. Ada apa soalan tak? Ihdinas siratal mustaqim. Nanti kalau sebagai nota, kita akan buat ulang sedikit. Bila kita akan dapat dengan lebih jelas lah. Ya, Kak. Jalan orang yang sesat, jalan yang Allah murkai dengan jalan yang Jalan yang Allah murkai, jadi 3 jalan lah. Jalan orang yang Allah pernah bagi nikmat, an'amta alaihim, lepas tu al-maghdub, al-maghdub dengan waladhdallin, dan orang yang sesat. Sebenarnya ayat 7 tu Allah Ta'ala bagi tahu dah. Jadi kalau kita nak tahu selama ni aku dapat tak hidayah yang khas itu, lurus tu. So kita kena tahu siapa jalan orang murkai, jalan orang yang sesat. Okey. Boleh? Ada soalan apa-apa dekat hidayah tu? Tahu tak Nabi SAW pernah lukis satu gambar. Kita kena whiteboard juga lah, Kak. Ambil whiteboard juga kecil. Ada kot. Pakai board kecil. yang boleh stand. Lepas tu kita boleh lipat dia. Okey. Kita boleh Okey. Siapa yang ada? kita share. Yang kecil je, tak besar-besar sangat. Tak payah yang berdiri tu. Berdiri lah. Yang tak payah Berdiri. stand sekali. Ada stand tu lah. Tapi tak Sebelum ni bukan dah ada ke? Dah ada kan? tak pernah guna. Okey. Tak apa. Nabi SAW dia pernah lukis tau. Pernah nampak gambar tulang ikan tak? Macam ni. Nabi dia pernah lukis gambar anak panah. Anak panah panjang, anak panah panjang. Macam tulang ikan kan ada tulang yang utama tu. Okey. Lepas tu Nabi lukis dekat kanan dia beberapa coret. Nabi lukis coret. Lepas tu dekat belah kiri Nabi lukis juga. So Nabi cakap yang tulang yang panjang ni, yang garis lurus ni, yang panjang ni, itu jalan yang lurus. Tapi yang kiri kanan Nabi duk lorek kiri kanan macam anak panah. Dia macam satu anak panah, lepas tu dia macam ni. Jalan. Nabi kata yang banyak-banyak jalan yang lorek kiri kanan ni, itulah jalan yang lurus, yang akan tarik engkau daripada jalan yang lurus tu. Sebab tu macam-macam kita jumpa. Baru nak pergi sini ada orang tarik, ini sini syaitan tarik, iblis tarik. Okey. Itu contoh Nabi buat lukisan. Okey, ada apa-apa soalan, pertanyaan pada ayat-ayat yang kita telah baca tadi? Ya, kena nasta'in. Ada persoalan tak? Jelas ke tak jelas ni? Kata okey, kata okey. Nampak macam fikir panjangnya ni. Belum sampai lagi ke tahap tu. Oh, belum sampai lagi. Tak Risau maksudnya. saya. Tak, sebab baru khususnya dia belum betul-betul yang siapakah dia jalan, siapa jalan lurus tu. Apakah? Yang dimurkai itu siapa, kan? Apakah? Yang sesat tu siapa. Masa kita baca tunjukkan kami tu, kita niatlah untuk keluarga kita semua, suami, anak-anak apa semua boleh. Sebab kami Sekali kan lah anak semua. kami. Semua. Dia akan begini. Ya, tunjukkanlah kami. Sebab Ustaz, kita bila kita solat yang saya rasa yang paling penting kita nak khusyuk dalam masa kita baca Al-Fatihah. Betul. Sebab itu je lah dia punya gangguan besar. Syaitan mengganggu kita masa baca ni lah. Dia suruh kita betul-betul hayati atas surah. Sebab Memang mudah. sebab dalam tu ada doa. Sebab tu lah. Jadi apabila dibaca doa, kita hilang tumpuan. So macam mana Allah nak bagi berkenan dengan doa tu? Sebab doa dia mesti menghadirkan hati. Macam doa. Amin. Jadi macam mana doa tu Allah nak kabulkan? Sebab tu kena menghadirkan hati. So cara menghadirkan hati, dia kena fahamlah apa yang dia minta pada Allah. Okay, itu saja yang kita dapat kupas secara ringkas pada pagi ini untuk ayat yang ke-6 dengan ayat yang ke-5 sikit, ayat yang ke-6. Nanti saya beri nota
pada kelas akan datang, insya-Allah. InsyaAllah. Sebab kena ada nota juga. Syarat sah. Syarat sama. Syarat sah. Kita tidak putus set buku je lah. Kan? Semua ada nombor tu ke? Saya tengah dapatkan PDF je. Oh, okey. Kawan saya tak bagi-bagi lagi. Dia terlupa letak Azrul. Kenapa tak Sebab jual? dia Dah boleh- habis buku ni dah. Dah habis, lepas tu tak cetak lagi. Hari 3 je kan? Dia tak ada cetak. 3 je kan? 3 je ada. Kan tidak, nanti saya bagi note macam tu lah nanti. Ada 2. Bagi kat saya je terus. Okey. Okey, AA saya bagi nanti dekat AA.